Islam. Kafir kalau Suara Datuk jauh, Datuk. So hilang. Ya, sekarang percaya saya kata apabila anak muda dah sedikit dah sekarang untuk melihat bagaimana anak muda ditatang. Dia nak satu kerajaan yang mengambil berat tentang anak muda masa depan mereka, kerja. Ya. Yang pertama kerja. Tapi kalau kerja kerajaan seperti Perdana Menteri, dia tidak boleh buka industri-industri ataupun lebih besar lagi untuk masa depan anak muda ni. Jadi dia pun tak nak tengok kerajaan hari ni, tapi kita tengok kerajaan hari ni cukup menyokong kepada kerajaan yang pada kita lihat apa yang berlaku apabila Perdana Menteri 2 tahun ya menjadi kerajaan, anak muda cuba mengubah fikiran mereka kepada kerajaan perpaduan hari ni. Percayalah, saya tahu, saya bimbing anak muda ni dalam Pulau Pinang ni. Saya boleh kata seluruh Malaysia. Saya menyokong pada anak muda, susah apa pun semua saya bagi. Sebab itu saya pentingkan anak muda seperti apa yang saya buat bola di Pulau Pinang ataupun sukan-sukan apa, majlis apa, saya panggil satu Pulau Pinang. Kalau datanglah 5,000 orang pun, semuanya saya raihkan. Sebab tu tiap 3 bulan sekali saya buat majlis, 3 bulan sekali. Jadi Pulau Pinang ni kalau saya ni Pak Yus, bila saya cakap sekali je dalam saya punya grup, saya perlukan 500 orang hari ni untuk kita buat potong royong bersihkan flag atau di anytime semua datang Pak Yus. Tapi mereka datang bukan kerana duit Pak Yus, mereka datang kerana kita meraihkan mereka ini seperti pemimpin. Jangan kita raihkan mereka seperti hamba abdi. Anak muda sekarang dia tak fikirlah kamu bagilah 200-300 pun dia tak fikir. Saya nak nasihat kepada anak muda di seluruh Malaysia di sini. Jangan kamu menjual maruah kamu dengan RM50 mengangkat seorang pemimpin yang tidak pernah jaga masa depan kamu, tapi 5 tahun satu penggal jadi pembangkang, kamu akan menyesal seumur hidup. Betul. Kerana mereka tidak boleh contoh di Kelantan. 6,000 anak muda terbang di seluruh Malaysia, negeri-negeri. Bekerja dengan siapa? Menyokong PAS Islam, tapi bekerja dengan ada kilang-kilang DAP, China, ada India, tapi dihina kepada China, main sentimen China. Tapi adakah ibu-ibu, bapa-bapa mereka tahu sebenarnya anak mereka bekerja dengan DAP, tapi pemimpin main sentimen itu, anak muda ini mendapat gaji dengan halal, titik peluh yang halal. Mereka tidak kira siapa tauke. Sebab tu anak muda sekarang dah cerdik. Sebab itu kita nampak di negeri, di mana saja PAS bertanding akan kalah besar. Di mana saja, percayalah. Betul. Pak Yus. Anak muda tak sokong PAS. Ya, tepat. Parlimen Pak Yus. Tapi Datuk Seri, lain yang mereka bercerita. Datuk Seri, berbanding di Pulau Pinang, Datuk Seri, kita di Pulau Pinang, macam Datuk Seri sedia maklum lah, landscape corak politik di Pulau Pinang, tarikan anak muda bukan kata di balik pulau tetapi di sebelah seberampai SPT maupun SPU pun, kalau Datuk Seri perhati betul-betul pendekatan kita, contoh daripada Pakatan Harapan, kita dah bawa banyak program-program macam contoh program santai, program bola, program futsal, program badminton, program carom, macam-macam kita buat program. Kita pernah menjemput, bukan kita buat program sonok-sonok Datuk Seri, tapi Datuk Seri tahulah kan corak landscape politik di sebelah seberampai SPT dengan SPU ni. Datuk Seri pun tahu cara PAS bawa dia orang menghasut sehabis-habis boleh supaya anak muda menolak kita sehabis-habis boleh. Tetapi itulah kerajaan negeri Pulau Pinang, macam Datuk Seri sendiri faham, dia committed dengan anak-anak muda sekarang. Macam baru ni kita buat program pemotoran, betul tak Datuk Seri, yang Cakonju rasmi dan bawa 2-3 orang, orang kata lebih kurang macam ikon pemotoran lah, betul tak? So kita tengok dekat situ pun Datuk Seri, sebenarnya ada pendekatan kerajaan negeri Pulau Pinang, iaitu daripada Ketua Menteri Pulau Pinang Cakonju untuk mendekatkan diri kepada anak muda, bukan daripada segi bangsa lain, malah daripada segi bangsa kita, bangsa Melayu, bangsa India dan bangsa Cina. Dek, saya ni di Kampung Melayu di Pulau Pinang, siapa tak kenal nama saya Salim. Saya yang wujud DAP Melayu di Pulau Pinang zaman
dan Pipato saya yang bawa masuk ke kampung adik. Sebab saya nak satu perubahan. Kerana DAP tidak pernah mengancam orang Islam Pulau Pinang. Malah di masjid mereka buat peruntukan yang besar. Malu tak adik kita Pulau Pinang? Buddha tu, dia hitam Buddha. Popcorn Buddha yang besar tu. Tapi bagi peruntukan kepada orang Melayu pakai tudung, pakai kepiah. Orang Melayu datang tapi dia bagi sumbangan. Tapi mereka main sentimen. Last kali Allah Ta'ala ini maha kaya. Menunjuk kepada orang-orang Melayu yang DAP ni adalah jiwa betul-betul, tidak kira sentimen-sentimen apa pun, penghinaan apa pun. Dia orang besarkan Melayu dulu. Dia tepikan negara bangsa dia dulu. Kita tengok isu bendera. Apa nama yang PAS tu yang di Perak tu, apa nama? Razman Zakaria. Razman. Keluar isu pasal bendera tu. Padahal dia orang yang bubur dalam kereta, dia orang yang Razman, bukan yang apa tu? Alah, PAS punya orang. Padahal grup mereka yang bawa dalam kereta ini bukan saya fitnah, bukti ada. Mereka bawa dalam kereta, mereka bawa 50 bendera lebih kurang, mereka bagi kepada orang yang tak tahu apa Cina ni, peganglah bendera Malaysia. Jadi mereka main sentimen supaya rakyat Malaysia cuba kononnya marah kepada Cina, menjadi satu pergaduhan besar. Inilah PAS betul-betul saya kata mereka ini syaitan bertopengkan manusia. Mereka ibarat bagi saya lah, mereka ni Israel laknatullah, lagi mereka tak berubah sikap mereka. Saya cuba merayu, saya minta pada Allah mereka berubah, tapi makin menjadi. Sebab itu Pak Yus tengok tak, Allah tunjuk kepada mereka kifarah terlalu banyak, tapi mereka tidak takut. Kenapa Pak Yus? Mereka satu motif ke hidup mereka. Mereka tidak takut pada kiblat, mereka tidak bekerja dengan Allah, mereka hanya mempura-pura banyak kerana apa? Pak Yus, satu matlamat mereka takut kes-kes mahkamah mereka ya. Ya. Satu king ni kena tangkap, kalau habis semua tu diagihkan waktu vaksin tu, duit dibagikan kepada pemimpin-pemimpin PAS. Itu yang mereka takut. Mereka gunakan, kita tengok seperti Ratu Naga, dia cakap kita cuba createkan satu benda. Kita cuba putak apa pun tak apa, asalkan orang tidak percaya pada kerajaan yang ada hari ni. Tengok, itu sentimen mereka main menggunakan sikap-sikap betul-betul biadab. Sebab itu Pak Yus, percayalah, saya kata PAS akan lihat satu ketika nanti mereka akan dapat kifarah. Saya kemarin baru saya lihat, kalau saya nak cerita pemimpin yang menyembah dia ni nak menyokong pada Datuk Seri, malu saya ada dalam rumah waktu itu. Malu saya tengok pemimpin ni. Allah mak baru ni, dia punya kut ni kat Datuk Seri. Padahal dia main rumah nak menyokong Datuk Seri pula. Tengok kenapa kes-kes mereka akan didapati bersalah. Mereka tahu. Sebab tu mereka main datang. Tapi Datuk Seri, saya heran satu ya Pak Yus. Siapa datang Pak Yus, kau hinalah aku, kau makilah aku. Dia sentiasa maaf. Itulah. Saya rasa diri saya ni seorang pemimpin yang Allah ciptakan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni untuk masa depan anak-anak muda memang cerah. Kalau anak-anak muda percaya pada kerajaan hari ini, insya-Allah. Wallahualam. Allahuakbar. Subhanallah. Itu yang jadi dekat Ustaz Budak tu. Pertama kali dia jumpa Datuk Seri dekat pondok Ustaz Mahizat. Dia ceramah, dalam ceramah dia beritahu ceramah dia, bila dia jumpa berdepan sendiri, dia sebab. Baru dia rasa sebab aura tu. Aura seorang pemimpin. Nombor satu kat Malaysia ni, bila dia jumpa berdepan baru dia tahu. Itu dia orang PAS tu. Teruskan. Yang lain sambung. Siapa nak sambung? Itu sebab pendekatan antara anak muda apa semua. Sebab saya selalu buat bersama. Sebab saya kalau sebagaimana yang Datuk Seri cakap, sebab kita kalau buat program ni, alhamdulillah Pak Yus, tempat lain saya tak tahulah macam mana cara dia orang buat kan. Tapi kalau tempat saya Pak Yus, kalau pemimpin tu call saya, dia tahu dah kalau anak muda ni jebat. Dia tahu dah. Minta 200 orang, 1000 sampai Pak Yus. Insya-Allah. Bukan cakap sombong Pak Yus. Sebab saya selalu beranggapan, selagi kamu ni bergelar anak muda, kamu ni ada bertitle anak-anak saya. Saya anggap begitu tau Pak Yus. Sebab kalau kita sebut, kita sayang dan cintakan. Ya, kalau kita sebut anak muda sebagai pewaris bangsa,
Macam mana cara kita nak bawa? Bagaimana kita nak wariskan negara kita ni? Terima kasih Datuk Seri. Kepada anak muda. Bagaimana kita nak wariskan kepada anak muda? Kalau kita sendiri gagal untuk mendekati mereka. Macam saya, umur 50 lebih Pak Yus, dalam keadaan kesihatan yang kurang baik Pak Yus, Pak Yus pun tahu. Jadi saya melihat apa jasa yang boleh saya beri untuk pelapis anak muda. Contoh saya bagi Pak Yus, kemalangan yang berlaku baru-baru di UiTM Dungun yang 3 orang meninggal dunia Pak Yus. 7.30 malam, 7.20 malam, anak saya telefon saya Pak Yus. Pak, kawan Along 3 meninggal Pak, kemalangan. Saya jadi macam anak sebab tu Pak Yus. Aku nak buat apa? Teringat Wan Mausin Pak Yus. Saya call Wan Mausin. Wan Mausin, baru sebentar ni ada kemalangan di hadapan UiTM. 3 jenazah, ada dekat Hospital Dungun, cedera parah seorang, ada dekat Kuala Terengganu. Saya nak awak pastikan wakil pengajian tinggi sampai malam ni juga, saya kata. Bantu apa yang patut. Alhamdulillah. Wan Mausin gunakan dia punya saluran yang dia ada, dia terus direct kepada Menteri Pengajian Tinggi. Malam tu juga wakil sampai Pak Yus. Saya telefon rakan saya seorang lagi daripada ahli UMNO kawasan Terengganu. Ustaz Fazli nama dia. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz dekat mana? Bang, saya on the way balik bang daripada Kota Baru nak balik Terengganu. Cantik. Dia kata, kenapa? Saya ceritakan cerita ni semua. Malam ni juga Ustaz pastikan ahli UMNO, pegawai UMNO, tak kira siapa, mesti sampai di Hospital Dungun. Saya nak jenazah diuruskan dengan sebaik mungkin. Itu sebab jenazah, pengurusan 3 orang jenazah Pak Yus mendapat layanan VIP tau Pak Yus. Alhamdulillah. Mendapat layanan VIP sampai, cuma yang saya rasa kesal sikit je Pak Yus, saya tak tahu alamat dia Pak Yus. Rupa-rupanya dua-dua tu datang daripada Selangor Pak Yus. Kalau saya tahu malam tu Pak Yus, berapa ramai TikTokers kita perpaduan Pak Yus. Ya. Kalau tidak Pak Yus. Tapi saya itulah, mana kita anggap macam anak, saya sebu perut, tak boleh nak buat live, tak boleh nak makan selagi tak selesai Pak Yus. Ini saya buat anak muda, saya tak pernah anggap dia sebagai ni anak kau pergi mampuk, tak Pak Yus. Selagi nama anak muda, saya anggap mereka ni adalah anak-anak saya, adik-adik saya. Kalau satu lagi tak boleh. Ya. Satu lagi. Okey. Baik, Satu lagi. sebelum saya Pak Yus, saya turun Pak Yus, Pak Yus teruskan perjuangan Pak Yus. InsyaAllah apa-apa Pak Yus ada nombor saya terus. Kalau perlukan apa-apa pertolongan segi apa saja Pak Yus, tolong jadikan satu tempat Pak Yus ini satu sukan ada bola seluruh kampung Pak Yus ataupun negeri itu biar kita adakan sukan. Saya nak kalau boleh satu negeri ke satu negeri, biarlah peruntukan tu saya keluar. Jadikan mereka seorang ibu berminat dengan sukan. Sebab saya nak tengok masa depan anak muda. Anak-anak muda sukan mereka ke tengah. Tidak lagi orang cakap apa, hanya kroni yang boleh masuk. Saya tidak mahu sebab apa? Kita ni sebenarnya Malaysia ni banyak orang di kampung boleh main bola, tetapi sayang kroni dipilih sampai ada yang tak payah gaji pun ada. Sebab itu baru ni saya bangkit kepada Perdana Menteri, Perdana Menteri bawa dalam parlimen memberi peruntukan-peruntukan besar kepada negeri-negeri. Jadi Pak Yus, percayalah anak muda ni untuk masa depan, untuk lantang mereka bersuara di dalam parlimen kepada rakyat yang susah ni. Jadi kita ni sebagai orang yang berumur Pak Yus, terus majukan anak-anak muda, kerana mereka ini adalah satu bagi saya permata yang besar. Saya tidak mahu menggunakan mereka ini semata-mata untuk politician masa pilihan raya. Janganlah sekali, jangan inayakan mereka gitu. Sebab saya tengok bagi RM50, bagi 100, satu penggar, mereka tunggu 5 tahun, bila anak muda minta kerja kat mereka, mereka tak bagi. Kesian saya tengok benda-benda ni. Ini untuk pembangkang, tapi untuk kerajaan dan kerajaan mengeluarkan peruntukan-peruntukan seperti tekun, pinjaman untuk anak muda daripada RM5,000 sampai RM50,000 yang tidak ada SSM. Daripada tekun, boleh tengok Google dan cek lah. Memang kerajaan sediakan. Banyak lagi saya akan beritahu kepada Datuk Seri. Datuk Seri senang, peruntukan dia bagi kepada rakyat. Jadi Pak Yus teruskan debat, teruskan semua perjuangan, apa-apa hubung
Jebat tahu kalau InsyaAllah. apa saja mau kat saya, insya-Allah terus saya masuk saja. Ya. Saya tak payah tunggu-tunggu semua. Ya, saya Ya, faham. saya minta Ya, saya Pak Yu faham, teruskan Datuk. Terima kasih banyak, Datuk. dengan cepat dan Baik, insya-Allah, Datuk. Mudah-mudahan berkat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Amin, insya-Allah. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Datuk. kasih Datuk Seri. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya- Okey, Abang Jebat. Ya. Anak muda sukan boleh jadi bab sukan apa semua mungkin ada bagi pihak Abang Jebat macam saya nak anak muda ni berduit. Ya. Saya nak anak muda ni dia orang ni ada duit poket sendiri, dia orang boleh menjana pendapatan sendiri. Ya. Sebab dulu ada TVET tau. Ada TVET. Betul. Macam Ya. mana TVET bagi anak-anak muda ni diserapkan belajar dalam masa 2 minggu, 4 hari. Ya. Minggu pertama 2 hari, minggu kedua 2 hari, 4 hari untuk mereka tahu macam mana nak buat pendapatan melalui video TikTok, buat perniagaan melalui secara online. Kena hidupkan balik. Sebab bila depa ada teknik menjana pendapatan, dia orang boleh bantu family dia. Dia boleh capai impian dia. Dia boleh jadi dia nak motor ke, dia nak apa ke. Jadi kita nak bagi duit dekat dia, boleh jadi kita tak ada sebanyak tu untuk bagi. Tapi Betul, kita boleh betul. bagi dia ilmu. Ilmu yang semua yang ada telefon. Kita nak TVET pulangkan semula. Dulu TVET pernah bagi ilmu marketing online ni dekat anak-anak muda. Andai kata yang tu boleh dihidupkan balik, insya-Allah. Dulu yang handle benda ni Allahumma salli ala Muhammad, MDEC yang handle kan. Saya tak tahu masih ada lagi ke tak. Okey, Jadi TVET, anak muda TVET sekarang ni Pak Yus, TVET Baik. sekarang ni semuanya duduk di bawah timbalan Perdana Menteri. Yes. Sebab tu timbalan Perdana Menteri kan nak anak muda ni ada menjana pendapatan. Yang ni bab ni. Point ni. Itu sebabnya sekarang Pak Yus, apa yang dilakukan oleh timbalan Perdana Menteri sekarang ni atas perbincangan dia dengan PMX lah ni. Ya. Dia mengutamakan budak-budak yang sekolah tahfiz ni Pak Yus. Yes. Antara yang bukannya maksud saya yang lain tak ada. Yang lain bergerak macam biasa Pak Yus. Tapi budak-budak sekolah tahfiz ni. Maknanya yang mana dulu budak-budak tahfiz ni bila dia habis belajar hafazan dan sebagainya, dia tak ada tempat untuk ruang mencari pekerjaan. Dan hari ini satu-satunya kerajaan yang saya lihat mengangkat golongan-golongan hafazan, tahfiz dan sebagainya ni untuk dihantar ke TVET, untuk diberi kemahiran dan sebagainya supaya mereka ni apabila tamat saja pengajian di sekolah-sekolah pondok, ada ruang bagaimana untuk mereka mendapat pekerjaan dan menjana pendapatan. Ini kita lihat jelas benda ni. Jadi kita harap kita di sini menyokong apa yang dilakukan oleh kerajaan. Kerajaan kita lihat perang ini telah buat satu perkara yang sebaik mungkin, semampu mungkin tentang soal bagaimana untuk mengangkat golongan anak muda ini. Ini yang kita kena support. Kita ni dah menuju pengakhiran, dah penutup dah kita ni. Jadi kalau kita tak jaga anak muda ni, kita fikirlah. Kalau anak muda pun kita tak boleh nak jaga, ke mana anak kita nak pergi? Dia fikir ke situ. Ke mana anak kita nak pergi? Jadi pendekatan ini yang kita kena bawa. Pendekatan ini yang kita kena buat. Mana kalau anak muda kita bawakan ke landasan yang sebaiknya, anak muda penerus bangsa. Ini yang saya kata, jangan kita menafikan suara anak muda. Kita dah penghujung. Dah tak lama dah kita ni. Mungkin sekejap lagi, mungkin besok, lusa, dah tak lama dah kita ni. Itu saya suka bila anak muda, alhamdulillah lah anak muda dalam room saya, beberapa orang berani naik, pandai berujar, tahu politik. Ini yang kita serapkan pada mereka supaya mereka dapat ilmu dengan sebaik mungkin. Tu saya punya room, orang semua tahu dah room saya ni, kasar room saya ni. Tapi insya-Allah lah besok saya buka room besok macam biasa, saya cuba membawa kepada satu pendekatan. InsyaAllah, tengok esok. Kita bagi ruang pada rakan kita yang lain dulu. Kau gimana, Tam? Ada, tengah ada mesej.
Oh. Saya besok, petang besok baru saya buka live macam biasa Tam. Tapi saya Tengok membawa banyak hari tak buka. 2 hari saya rehat. Saya dah kata dah 48 jam ni saya cuma nak naik-naik jadi panel sikit sekejap, lepas tu saya nak lari, saya nak banyak nak berehat je. Saya nak ambil mudarat kecil Tam. Maksud saya mudarat kecil faham, maknanya faham kan? Ambil mudarat kecil. Sebelum abang rehat 2 hari tu, saya ada tengok dalam ruang Abang Jebat apa yang berlaku. Saya dengar di bawah parti. Tapi saya tak mau naik, saya biar tak apalah, saya kata tengah panas tu. Saya diam je lah. Sebab Tam kan tak tahu perangai saya Tam. Saya contoh kata saya bantai satu-satu kan. Saya bantai satu-satu tu Tam, 1 jam je Tam. Okey Tu besok. Apa nama Abang Jebat? Ni produk sabun Marjan, sabun saya ni. Oh. Ni masa ni program TVET sebelah tu ada presiden, tuan presiden ada sebelah. Okey, saya masuk, saya adalah kelahiran daripada saya daripada komuniti, tapi TVET yang buat melalui MDEC. So marketing online yang ni yang saya dapat tu. Ni produk sabun Marjan saya. So nak bagi tahu dekat sini, bila benda ni diwujudkan balik, insya-Allah. Bila benda ni wujudkan balik, insya-Allah. Tu. Ya. Presiden kita. Ni tahun 2015. Tahun 2015. Sebab tu masa tu ramai anak muda terlahir melalui TVET punya kelahiran. Maksudnya bagi lantik mana-mana guru ataupun guru online untuk mengajar dia orang masuk seminar beberapa hari dan dia orang hasilkan apa yang hasil. Yang tu. Ya. Memang boleh sangat kalau dia kita hidupkan semula. Tapi yang pasal Tibet tu Pak, saya syorkan Pak Yus tu direct dengan Datuk. Saya bukan ada apa pun. Cuma je saya boleh sampaikan dah. Saya bukan nak panjangkan untuk kita. Ya. Pasal Tibet tu. Baik. Datuk Seri. Yes. Baik. Yes. Yang ni saya berkenan sebab kita nak anak muda ni berduit. Ya, betul. Sebab kita nak bantu duit Pak Yus sampai bila? Ya. Tapi kita bagi joran dekat dia Pak Yus. Ya. Sebab semua dia orang ada telefon. Yes. Dan masa program ni memang ada juga yang diisukan telefon waktu tu. Bagi telefon. Ya. Dulu cara telefon dulu kira tinggi, sekarang telefon dah murah. Ya, betul. Tak silap saya intip pertama. Saya memang bercadang Pak Yus sebenarnya untuk bermula dengan bisnes online. Bisnes online. Tapi saya nak mencari Pak Yus sebab saya dah standby dah satu akaun, ada baru dapat dalam dekat 11k adalah follower untuk saya bawa kepada bisnes online lah. Tetapi saya nak cari satu produk yang kena dengan jiwa saya belum bincangkan lagi dengan rumah saya. Yang kedua, saya nak cari produk hasil jualan tu saya tak nak masuk ke saya Pak Yus. Masuk mana? Masuk pada saya. Masuk pada, contoh kata Pak Yus bayar. Pak Yus pembekal. Contoh kata saya buka online, saya jual barang. Kan? Maknanya bayaran terus masuk dalam akaun Pak Yus. Dia memang kalau kata yang TikTok memang macam tu. Saya nak macam tu. Tapi ada orang yang nak saya buat duit masuk dalam akaun saya Pak Yus, saya tak nak. Tak, maksudnya macam ni. Contoh macam yang saya buat ni, depa buat affiliate. RM9.40 masuk akaun apa nama affiliate. Okey. Maksudnya masuk akaun Abang Jebat. Yang hak balance tu baru masuk akaun saya. Dia potong sendiri. Macam tu seronok Pak Yus. Dia potong sendiri. Sebab saya takut Pak Yus bila hasil duit orang masuk akaun kita duduk macam ni Pak Yus, takut Pak Yus. Memang TikTok dia macam tu. Dia buat juga tu. Dia kata berlaku jualan, dia akan potong. Macam saya bagi 13.9%. Okey. Nilai dia RM9.44 akan dapat kepada ni faham. affiliate. Mana dia terus buat potongan. Dia buat potongan terus. Cantik. Yang tu cantik Pak Yus. Tapi nantikan Januari baru saya berani bersuara sebab saya tengah habiskan tempoh berpantang saya 2 bulan lagi. Januari. Lah ni lagi banyak teknik. So kita buat, anda kata boleh buat balik kan, anak muda ni dapat
marketing ni dia dapat buka buku, dia buat YT, branding diri. Kita tak nak dia orang ketinggalan. Ni dia guna telefon hanya sekadar layan hiburan saja, dia tak buat duit dengan telefon. Ya. Macam mana dia buat duit dengan video apa semua, dia kena bina dia punya aset, iaitu apa? Dia punya account. Ya. Itu yang saya ready. Maknanya saya dah sihat kan. Nak jana income lah Pak Yus. Tu niat itu. Nak main online ni Pak Yus. Betul-betul 4 hari ya. Kelas ni 4 hari ya saya masuk itu ni. Ya. Oh. Tak lama pun. Nanti minggu pertama 2 hari, minggu kedua 2 hari. Lepas tu boom. Sekarang lagi best. Kita nak anak muda ni ada berdaya saing lah. Sebab ramai sekarang ni anak muda dah hebat-hebat. Ya. Kita tak mau ada anak muda yang ketinggalan. Ya, betul. Ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Pak Yus, saya nak minta turun ni Pak Yus. Boleh. Dah pukul 2 lebih Pak Yus. Saya pun sama tapi tak apa, kita on sikit. Terima kasih banyak Pak Yus. Baik, sama-sama. Malam pagi ni. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan turun, biar saya turunkan. Alright. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah Datuk Seri hadir. Hadir naik kotak berkongsi dengan kita apa. Macam saya kepala otak saya lagu tu. Baik kita bagi depa buat duit dah. Lagipun peruntukan tu bolehlah kita buat percubaan. Ziming, thank you. Belanja. Semoga mudahkan urusan, murahkan rezeki. Salam. Izin turun juga Pak Yus. Baik, silakan. Alhamdulillah perkongsian kita. Dia pun naik kotak tak bercakap ke apa? Tak ada cakap pun. Naik kotak orang tak bercakap orang kena sumpah ke apa? Ana tak cakap lagi. Tu. Oi, best. Anda kata tu hidupkan balik part time memang best. Di Pulau Pinang ada satu skim grant yang diberi oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Okay. Tapi dengan syarat dia hang kena pergi kursus selama seminggu. Lepas tu depa akan bagi kat hang CJ, dapat CJ tu, lepas tu hang dah dapat satu grant dah. Grant 10,000 ke 5,000, 8,000 tak ingat aku. Oh, mantap. Dia bagi itu hang buat lah. Nak buat macam kawan aku, dia buat OT Bangali. Dia beli lori. Dia beli lori sebiji, buat OT Bangali tu yang dia nampak lori putih banyak merata kan. Tu di bawah anjuran TVET jugalah. Aku nak sebiji. Dia ada syarat dia, tak salah aku. Syarat dia IC07 kot. Tak salah aku. Di bawah kerajaan. Yalah Penang buat kan. Penang buat. Hang boleh lah. Boleh. Tapi aku pergi masuk bahagian ni lah. Bahagian transport aku tak minat bahagian menjaga. Ya. Aku tak minat bahagian menjaga. Dia pasal waktu tu program tu hang kena pergi dalam seminggu. Kira 100% lah kena ada kat situ. Dia program tu 12 jam. 12 jam ke 8 jam aku tak ingat. 12 jam kot tak tahu. Lama. Kira hampir 12 jam ke? Dia 8 jam. Hati-hati 8 jam. Penang ni bisnes bagus ya. Bagus ya. Dia bagi lesen ke ni? Penang ni bisnes bagi lesen. Oh, mantap. Dia bagi lesen percuma lagi kot dah. Aku sepanjang aku buat berniaga tak pernah boleh grant sepanjang aku buat berniaga tak pernah ni. Walaupun hak ni pun aku tak dapat grant. Aku tak dapat grant ni. Aku tak tahu ada kata tak. Aku tapi tak dapat lah. Cerita dia aku survive sendiri. Aku cuma dapat belajar je. Aku grow dengan ilmu yang diberikan. Dengan duit tu lah aku pergi tambah belajar lagi. Aku belajar lagi. Tak ada. Yang ni program ni waktu tu di bawah Lingua Ing waktu tu. Lingua Ing buat, dia tak kira hang bangsa apa ke apa ke, dia panggil semua anak-anak muda yang lepasan pelajar. Dia kata yang mana yang tidak berkemampuan kan, pergi dekat komputer, dia ada buat sesi seminar tu kan. Dia akan tetapkan tarikh pergi dekat mana tempat yang kalau kata SPU, SPT kena pergi dekat kawasan ni. Macam contoh di Seberang Jaya dia buat ada tempat khusus tu kena pergi. Ramai bukan sikit Pak Yus.
Ya. Ramai yang pergi tu. Tapi yang best semua usahawan berjaya. Sampai sekarang. Dia sekarang ni serius kita gagal, maknanya kita kena bagi pendedahan dekat depa. Program tu Depa tak boleh boleh. berjaya dengan mudah. Sebab orang kita, orang Malaysia ni rajin. Betul. Budak-budak kita rajin. Cumanya saluran tu, apa dia? Kalau hang tak ada kerja, hang buat bisnes. Bisnes bukan perlu pakai modal. Ya, betul. Modal apa yang ada je. Tambah sekarang bisnes boleh buat online lah apa. Tak ada modal buat affiliate. Buat affiliate jadi. Tambah top-up kan. Yalah. Bila daripada duit, dia tak ada Aku duk berapa sebenarnya- dengan pop-pop tu. Aku sebenarnya Pak Yus, aku ada rakan aku daripada tim ni caci review. Dia suruh aku buat macam content creator sebagai review makanan. Ya, Dia kata, boleh. okey lah Pak Tam boleh buat review makanan. Dia kata, tu aku kata macam tak minat lah. Dia ada geng-geng kami ni, aku ramai. Hang tengok kalau content creator banyaknya daripada Penang semua. Kita tengok yang buat review makanan ni, kita tengok macam Abu Mamu ke apa ke, geng-geng Parpu Kari apa kan. Geng-geng tu semua geng-geng memang buat review makanan dengan syari-syari apa kan. Tak ada nak duk ranjau ya. Cakap, Pak Tam. Seronok tengok dia punya review. Yang tu SPT je tu. SPT tu. SPU, yang tu SPU. Ni nak Dia- abang dia apa? bagus dia tu. Ada satu Dia punya- ayat dia memang lah. Dia pun kata kat aku, kata buatlah satu content creator. Aku tak boleh. Aku kata aku politik punya orang. Kalau aku buat review makanan, orang memang tak boleh. Kita tak kerti je. Sebab banyak tengok macam burger fat burger. Kawan tu dia menjaga kedai je tapi dah jadi content creator untuk buat review makanan. Nampak tak? Ya. Tu yang kawan-kawan aku kata tak apa, Betul. patah hang viewers ramai dia kata. Kalau hang buat content creator untuk buat aku tetap boleh. Aku set mindset aku untuk politik je. Kalau kita nak lari daripada untuk tu penat. Tak lagi dia jadi macam siapa tau. Hang ingat tak apa nama budak tu? Aku lupa dah. Yang hampir dia duduk menjaga bihunsu tu apa nama dia? Malim. Yang jadi bihunsu Roslin. ni yang duduk Kedah. Malik. Oh. Rosli. Tengok dia. Rosli dia. Tengok dia macam mana. Dia tak main politik lah ni. Tak ada. Dia tak boleh politik. Nampak kan? Tapi hang tengok view aku macam mana? Bagus tak? Betul aku dah nampak kan. Bagus lah, okey lah. Clear lah. Tapi aku tak View politik. aku. Dia pun tak komen pelik-pelik. Aku tak puas hati lah. Aku tak puas hati macam mana. Aku tak puas hati pasal macam dulu. Dulu hang buat lebih kurang 8 ID, 9 ID semua hang buka habis rapat. Bawa tenang, aku relax, bawa tenang Zat kan. Sebab aku yalah aku pun ada tugas hakiki aku kan. Sebab aku buat program pemulihan dadah semua. So ke arah tu pun aku dah kembali ke arah tu. Sebab yalah proses pemulihan dadah ni aku bukan dengan kerajaan, aku buat sendiri. Uruskan Dia bukan di bawah ADK kau lah. Dah. Aku sendiri. Cumanya rezekinya EDK, narkotik bagi klien kat aku. Dan aku tak tahu siapa bagi. Bila aku tanya siapa dia bagi, dia berkata ni narkotik. Siapa dia bagi? EDK. Tapi aku tak ada berurusan dengan dia apa semua kan. Aku jalan aku Cuma tu lah, andai kata mana tahu apa nama ni Abang Mat nak buat program ke kan, nak test market tengok, boleh panggil aku. Kan? Boleh lah. Mana dah tahu. Aku Abang Mat kata kena cakap dengan ketua amanah Pulau Pinang lah. sebab aku tengok Abang Noh punya kerja jadi. Menteri-menteri Amnah punya kerja jadi. Betul tak?
Tak tahu tengok. Betul. Anda kata nak aku buat untuk Penang, cakap lah. Kan? Alright, baik. Yalah. Hana, terima kasih. Apa sediakan berapa orang? Lepas tu nak buat kat mana? Masjid, ambil satu masjid ke? Nak ambil hotel ke? Nak ambil homestay ke? Nak buat berapa orang? Boleh izin follow Pak Yu, insyaAllah. Terima kasih. Oi, nak handle K dadah kot. Open ni. Syabu hero view ke tak? Kita open ni. Ya kan? Mana tahu? InsyaAllah mudah-mudahan lah. Okey, aku pun ingat. Aku pun nak kena ni dulu. Ya apa dia? Apa dia, Tam? Ya, macam aku dulu pun macam tu jugalah. Aku join politik ni, ada yang cakap, aku cuba ambil kesempatan. Kan? Ada, bukan tak ada projek-projek. Dia kata, awak tak dalam projek-projek yang kerajaan buat, kerajaan negeri Pulau Pinang. Aku kata, aku main politik ni bukan disebabkan aku nak tender projek ke apa. Kau tak, aku tak main pun projek-projek. Sebab aku main politik ni, sebab aku nak bawa kawasan kampung aku, kawasan aku supaya mereka ni nasib mereka dibela. Betul. Itu je. Macam aku cakap tadi aku buat benda ni, aku sendiri persendirian Mana aku deal dengan mana-mana ni agensi ke apa, tak ada. Aku on aku Jalan daripada 2015 InsyaAllah mudah-mudahan. Alright. Okey Batam, aku ingat aku nak end live dulu. Dah 2:30 dah. InsyaAllah. Ni kira 2 hari ni berjaga ni. Tak sangka pula nak live malam ni. Apa pun terima kasih sahabat aku satu lagi perkongsian ke aku dengan hang tadi pun kan. Dalam keadaan-keadaan risau-risau pun jadi tenang balik. Masing-masing popularkan parti masing-masing, insyaAllah. Okey Batam, terima kasih Batam. Jumpa lagi untuk live yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. I love you all. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi